Malaysia berkenaan belanjawan Malaysia ataupun bajet Malaysia. Belanjawan ini untuk mengenal pasti cadangan, hasil dan pembelanjaan kerajaan dan ramalan keadaan ekonomi untuk tahun yang akan datang dan keadaan fiskal untuk tahun-tahun yang akan datang. Belanjawan negara ini merupakan rancangan ekonomi tahunan dan memainkan peranan yang besar dan dinamis secara menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembahagian pendapatan dalam keadaan kewangan yang stabil. Selain itu, anggaran pendapatan termasuk dalam belanjawan negara dan pembelanjaan kerajaan dan membolehkan mengariskan inisiatif dasar baru. Dan belanjawan ini dijalankan bagi menumpukan keadaan sektor berhasil seperti pertanian, ekonomi, golongan pendapatan rendah dan sebagainya. Hal ini membuatkan rakyat Malaysia memerlukan keperluan seperti wang untuk meneruskan kehidupan dan menstabilkan ekonomi semula. Kerajaan juga mengambil berat terhadap belanjawan setiap tahun dan kepada sektor-sektor berkenaan bagi kawalan bajet yang adil dan saksama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razif bin Muhammad Zahir, nombor metrik 283210 akan menerangkan mengenai trust-trust yang menunjangi belanjawan dari 5 tahun yang terkini. Antara salah satu trust yang ada adalah memacu pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi baru dan era digital. Trust ini ditekankan bermula daripada zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pertama kali menjadi Perdana Menteri. Beliau telah membawa Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang paling pesat dalam tempoh sedekad dari tahun 1988 hingga 1997 dengan kadar purata pertumbuhan KDNK tahunan sebanyak 9.3%. Ini sekaligus mengangkat Malaysia sebagai harimau Asia dalam ekonomi dunia. Kemasukan pelaburan langsung asing FDI bukan saja mewujudkan pekerjaan baru dengan gaji yang lebih baik, menjana perniagaan baru ke dalam pasaran dan peluang ekonomi baru, malah turut menaik taraf struktur ekonomi Malaysia daripada ekonomi domestik berasaskan pertanian kepada ekonomi perindustrian berorientasi ke ekspor. Namun, pada awal abad ini, pertumbuhan ekonomi Malaysia beransur perlahan kepada purata 5.1% semenjak tahun 2000. Pengucupan peramatan industri premature deindustrialisation dalam ekonomi Malaysia menyebabkan struktur ekonomi semakin bergantung kepada tenaga buruh, pekerja kurang mahir dan 6 belanjawan 2020 struktur kos yang rendah. Akibatnya kita terus terperangkap dalam status berpendapatan sederhana dan terhindar daripada menjadi maju berasaskan produktiviti, inovasi dan kemakmuran bersama. Trust yang kedua adalah pelaburan ke atas rakyat, meningkatkan keupayaan modal insan. Kerajaan akan menyediakan pakej galakan pelaburan istimewa customized bernilai sehingga 1 bilion setahun untuk tempoh 5 tahun. Ini merupakan sebahagian daripada langkah strategik untuk menarik syarikat Fortune 500 dan Global Unicorn dalam sektor berteknologi tinggi, pembuatan kreatif dan ekonomi baru. Sebagai syarat kelayakan, setiap syarikat perlu melabur sekurang-kurangnya 5 bilion di Malaysia untuk menjana ekonomi tambahan. Seterusnya menyokong perusahaan kecil dan sederhana. Mewujudkan 150,000 pekerjaan berkualiti tinggi dalam tempoh 5 tahun serta mengukuhkan ekosistem pembuatan dan perkhidmatan. Trust yang ketiga adalah memulihkan institusi dan kewangan awam. Pertama, pengecualian cukai pendapatan sehingga 10 tahun kepada syarikat E&E yang melabur dalam perkhidmatan berasaskan pengetahuan yang layak dan 8 belanjawan 2020. Kedua, allowance cukai pelaburan khas untuk menggalakkan syarikat E&E sedia ada yang telah tamat tempoh allowance pelaburan semula untuk terus kekal melabur di Malaysia. Sekiranya tiada trust-trust ini, maka belanjawan akan menjadi korupsi ataupun berat sebelah yang boleh mengakibatkan ekonomi Malaysia jatuh ke tangga yang ke bawah. Sekian, terima kasih.
Nama saya Amalia Fatini binti Abdul Rahman, nombor matrik 283385. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah penyediaan bajet. Langkah-langkah penyediaan bajet yang pertama ialah menambah pendapatan rakyat. Bagi menghadapi keadaan ekonomi semasa, rakyat bergelut mencari sumber pendapatan. Ramai yang terpaksa melakukan sesuatu kerja untuk memastikan mereka memperolehi pendapatan yang cukup untuk menyara diri dan keluarga. Seterusnya, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Ketika pandemik melanda, banyak perusahaan ditutup hingga menyaksikan ramai hilang pekerjaan. Ditambah bilangan graduan kian meningkat saban tahun menjadikan peluang pekerjaan semakin sukar diperolehi. Justeru itu, kerajaan diminta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan agar anak muda yang hilang pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaannya kembali. Langkah-langkah yang seterusnya ialah bantuan kewangan kepada golongan sasar. Kerajaan diharapkan menyediakan bantuan kewangan untuk membantu dari segi pendapatan khusus kepada golongan B40 dan M40. Kedua-dua golongan ini perlu diberi perhatian kerana wujud ketidakadilan dalam pembahagian bantuan kewangan dan masalah identifikasi kelas kelompok sasar ini kerana keadaan kewangan dan komitmen dihadapi setiap golongan berbeza. Saya akan membentangkan cadangan-cadangan bagi rakyat yang berpendapatan rendah. Yang pertamanya adalah bantuan awal persekolahan. Antara cara yang dapat membantu rakyat adalah dengan pemberian bantuan awal persekolahan ketika pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 di Dewan Rakyat. Menteri Kewangan telah berkata bahawa bantuan akan disalurkan pada Januari 2023 dan diharapkan dapat meningkatkan beban ibu bapa bagi menyara anak-anak mereka yang masih bersekolah. Selain itu, kerajaan juga akan menaikkan kadar makanan bermasak rancangan makanan tambahan iaitu RMT daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung Malaysia, manakala RM4 berbanding RM3 sebelum ini bagi Sabah dan Sarawak dan Labuan. Beliau juga berkata RM1.2 bilion pula disediakan untuk menaik taraf infrastruktur sekolah daib. Cadangan yang seterusnya adalah bantuan kewangan. Kerajaan memberi bantuan kewangan kepada rakyat Malaysia dengan pelbagai cara, antaranya subsidi elektrik. Subsidi bil elektrik diberikan sehingga RM40 yang akan diberikan kepada isi rumah miskin tegar melalui e-Kasih. Dengan syarat pendapatan garis kemiskinan telah dinaikkan dari RM980 kepada RM1,169. Bantuan Keluarga Malaysia PKM juga diberikan kepada isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan. Bantuan ini diberikan sebanyak RM2,500 kepada keluarga yang mempunyai anak lebih dari 5 orang dan RM1,000 kepada keluarga yang mempunyai 1 hingga 4 orang anak. Warga emas yang tidak mempunyai pasangan dan yang bujang juga akan mendapat sebanyak RM350 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan masing-masing. Cadangan yang seterusnya adalah dasar rumah kos rendah. Menetapkan dasar rumah mampu milik untuk golongan yang berpendapatan rendah isi rumah RM3,000 ke bawah. Dasar perumahan mampu milik negara DRMM merupakan sub dasar yang dibangunkan bagi menggariskan standard spesifikasi utama, harga utama panduan bagi pembangunan rumah mampu milik sama ada yang dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan maupun Kerajaan Negeri ataupun juga pihak swasta bagi mengatasi isu yang dibangkitkan berkaitan dengan industri perumahan mampu milik. Di kalangan rakyat Malaysia, isu pemilikan rumah mampu milik merupakan satu isu yang sangat sensitif. Seringkali rakyat merungut tidak ada bekalan rumah yang murah dan berpatutan dengan gaji yang mereka miliki sebulan. Walau begitu, tidak dinafikan pelbagai inisiatif termasuk melalui dasar perumahan negara dilancarkan bagi memudahkan warga negara Malaysia untuk memiliki rumah pertama dan kediaman mereka sendiri. Cadangan yang terakhir adalah dengan menaik tarafkan ekonomi rakyat. Semua tahu bahawa bukan sahaja Malaysia, malahan banyak negara di luar sana yang akan mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2023. Ini akan membawa kepada kenaikan harga barang mentah dan keringnya juga lebih dirisaukan adalah kenaikan kadar pinjaman bank negara iaitu OPR. Jadi di sini kerajaan haruslah membantu rakyat dalam mengatasi kemelesetan ekonomi ini dengan cara menaikkan gaji mereka daripada gaji minimum sebelum ini RM1,200 dan kerajaan telah menaikkan kepada RM1,500. Seterusnya, kerajaan juga harus memantau harga jualan dan mengekalkan subsidi kepada rakyat agar rakyat tidak akan rasa terbeban dengan kenaikan gaji, malahan juga dengan kenaikan harga-harga bahan mentah seperti tepung gandum, telur, ayam itu sendiri dan lain-lain lagi. Kesimpulan, secara keseluruhannya,
pembelanjaan hendaklah dibuat dengan teliti dan teratur mengikut susunan keutamaan yang telah diarahkan, secara khususnya berlandaskan kepada aktiviti teras dan kerangka keberhasilan agensi, jabatan, syarikat kerajaan dan sebagainya. Secara amnya, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berpendapatan rendah, di samping memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Sepanjang tempoh 5 tahun penyediaan bajet dari tahun 2007 dan hingga 2021, terdapat perubahan pada yang menunjukkan peningkatan dan penurunan sepanjang tempoh tersebut. Hal ini menyebabkan belanjawan sektor seperti ekonomi, pertanian, golongan berpendapatan rendah dan lain-lain kehilangan pendapatan serta kewangan rosot. Setiap tahun kerajaan memainkan peranan yang penting dalam penambahbaikan dalam menganalisa bajet agar teratur. Sepanjang tempoh 5 tahun, pelbagai halangan dan reaksi serta bencana yang berlaku terhadap masyarakat. Oleh itu, belanjawan dan peranan kerajaan serta agensi lain perlu meningkatkan kestabilan bajet setiap tahun dengan cara menghulurkan bantuan bagi golongan yang tertentu dan menambahkan baikan untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekian.